Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Mat Tahir, wartawan Harian Metro untuk Suri Tanya, dan hari ini saya nak bertemu bual bersembang dengan pelakon dan juga pelawak kita, iaitu Abang Abius, yang mana baru-baru ini beliau disahkan menghidap penyakit buah pinggang tahap 3, dan dalam masa yang sama beliau juga masih menghidap penyakit jantung yang mana sebelum ini pernah menjalani pembedahan bypass tahun 2008. Dan sekarang saya berada di kediaman Abang Abius. Jadi jom kita nak masuk ke dalam, kita nak borak-borak dengan Abang Abius. Assalamualaikum. Okey, saya dekat sini. Ni dia. Assalamualaikum abang. Minta maaf lah saya mengganggu. Tak apa. Memang tak ada ke mana pun, duduk di rumah. Okey abang, macam mana keadaan sekarang? Mungkin kita boleh share sikit dengan penonton pelayar Facebook kita sekarang yang tengah menyaksikan untuk Metro TV ni kan. So boleh kongsikan sedikit lah. Boleh. Saya sebenarnya yang agak sakit ni yang serius sikit dalam setahun ni lah. Setahun ni memang saya bila dapat dikesan tahun lepas dapat kesan saya buah pinggang saya bocor mengikut istilah doktor, dia mengecut lah kan. Jadi saya banyak di rumah lah kerana yelah waktu tu bengkak, kaki bengkak apa semua, perut saya pun bengkak ni. Alhamdulillah lah sebab sekarang ni ada perubahannya lah. Perubahan ketara pertama sekali perut ni. Kalau tak dulu besar bang. Kalau tidak tu besar, baju ni tak boleh pakai, baju tak boleh pakai, seluar tak boleh pakai, kasut tak boleh pakai. Jadi syukur Alhamdulillah ke belakang ni dalam 2-3 bulan ni syukur Alhamdulillah boleh lah. Boleh maknanya berjalan boleh. Kalau tidak berjalan dekat tu pun dia mengah. Sebab air banyak kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah lah. Bekerja pun Alhamdulillah boleh sikit-sikit lah. Yang studio kata orang. Tapi outdoor tak boleh buat lagi lah. Tapi studio talk show ke apa program kan. Tu boleh buat lah. Okey abang, bila doktor mengesahkan abang mengidap penyakit buah pinggang yang stage 3 tu kan. So mungkin ketika itu macam mana abang menerima? Yalah sebab sebelum ni abang dah pernah menjalani pembedahan jantung. Ni dapat pula buah pinggang. Sebenarnya yalah kalau nak ikut, kalau kali pertama dulu saya tahu bahawa saya sakit jantung lah maksud saya. Waktu tu memang kita rasa panik sebagainya lah. Tapi bila saya dah bertahun-tahun menghadapi sakit ni, sebenarnya daripada umur 20 lebih saya dah berpenyakit ketika itu, kencing manis, darah tinggi semua, tapi cuma maintain lah kan. Jadi bila dengar, sebelum ni kita pernah dengar orang cakap kalau kencing manis ada buah jantung dan apa ni, kemungkinan besar kalau tak dijaga dia akan pergi ke buah pinggang, dia akan attack buah pinggang. Jadi memang kata orang tu kita ada, cuma kita berdoa kalau boleh. Tapi mungkin sebab saya tak jaga kan, bila kita tak jaga dia sampailah. Dan apabila lebih kurang tahun lepas, dalam 6-7 bulan lepas, doktor sahkan saya stage 3 buah pinggang tu. Saya tak terperanjat, cuma saya kata dah sangkut dah, macam tu lah. Dan usaha rawatan ya, kata orang hospital, kena ikut dia punya rawatan tu kena pergi, kena pergi. Sebab dia bila kita dah mula buah pinggang ni dia akan sangkut ke lain lagi lah kan. Tu yang nak kena jaga. Tapi setakat ni syukur Alhamdulillah lah ada perubahan lah. Okey abang, bila orang kata kena buat pemeriksaan berkala kan, kena berjumpa doktor. So dari segi kos rawatan tu tinggi tak abang? Kalau kos rawatan daripada segi kata orang, kalau di kerajaan tak tinggilah. Sebab saya GH, saya buat macam rawatan buah pinggang, prostat, tu di General Hospital. Jantung, kencing manis, darah tinggi di IJN. Jadi ada 2 tempat. IJN ni tahulah kan, dia bukannya kerajaan penuh kan. Tetapi syukur Alhamdulillah walau bagaimanapun saya dapat bantuan untuk kos di IJN. Tapi saya dapat pun setelah hampir, saya ingat 3-4 tahun dahulu saya tak tahu bahawa itu kan, saya sendirilah waktu tu, memang kos memang agak tinggilah. Lepas tu selain daripada tu, biasalah kita kan, kita ikhtiar untuk rawatan alternatif.
Jadi rawatan alternatif tu maknanya rawatan cara kampung lah, ya, yang apa, jadi ada juga sebab. Jadi kos memang dalam masa setahun ni memang kata orang Banyak keluar duit. banyak sangat lah keluar duit kan. Tapi syukur alhamdulillah ada kawan-kawan bantu. Adik-beradik saya yang tak pernah rasa jemu untuk bantu saya pun ada kan. Adik-beradik saya pastilah, dan kawan-kawan, ya, pelawak-pelawak, pelakon, dan kawan-kawan yang tidak ada kena-mengena dalam bidang ni pun syukur alhamdulillah ada membantu saya, ada. Abang sepanjang setahun difahamkan abang tidak mengambil sebarang pekerjaan ya? Setahun ni bukan tak ambil sebarang pekerjaan, ambil. Saya offer banyak sangat. Syukur alhamdulillah. Maknanya orang masih ingat saya dan masih ada jemput saya untuk berlakon ke, berlawak ke. Tetapi ada yang saya tidak boleh buat. Contohnya kalau outdoor, yang panas-panas saya tak boleh buat. Saya rasa pening, rasa nak tumbang apa semua kan. Tetapi kalau studio pun kalau yang tidak begitu agresif lah. Maknanya macam talk show ke, macam program-program sitcom, ya, yang tidak memerlukan saya nak kena berlari ke, melompat ke, insya-Allah lah. Okey, ramai juga nak tahu mungkin sebab abang sebelum ini tidak terlalu berkongsi mengenai keadaan kesihatan abang sampai bila berita mengatakan abang tidak sihat, ramai yang terkejut. Kenapa abang? Mungkin cara abang sendiri ke? Dia macam ni lah, ya. Penghibur ni dia memang dah begitu dah. Lumrah dia penghibur ni macam lagu seniman yang Jamal Abdillah nyanyikan lah, ya. Seniman boleh senyum, boleh ketawa di depan pentas, tetapi di belakang pentas seniman itu akan sekejap itulah seniman. Kadang-kadang seniman ini dicaci, walaupun kita sejujur seikhlasnya menghibur, tetapi dalam masa yang sama kita perlukan ringgit untuk kehidupan kan, menampung kehidupan. Saya menangis ni bukannya sedih kerana saya sakit, tidak, sebabnya sakit tu pasti datang. Itu lumrah kehidupan. Tapi saya menangis kerana saya betapa adanya orang di luar sana, peminat saya, penontonnya, yang apabila tahu saya sakit dan dia tahu bahawa sekarang ni saya kurang buat kerja, dan dia orang, saya tak sangka berapa ramai sangat yang ingin membantu, yang saya tak kenal. Kawan-kawan dah tentulah, pelawak-pelawak yang ada, pelakon yang ada semua dah tentulah, adik-beradik saya dah tentulah. Tapi orang di luar sana bukan sekadar meminati kita, tetapi dia orang pun sanggup untuk maknanya menghulur bantuan kan. Tu saya katakan dengan industri ini, sabarlah kita dengan hinaan, sebabnya kita ni adalah public figure, orang yang dilihat. Dan orang yang dilihat ini, kalau boleh peminat kita nak lihat kita sentiasa, kata orang, dalam keadaan baik, dalam keadaan kata orang ni mesti kita mesti mempunyai akhlak yang bagus lah, sebab kita ditonton, ya. Kadang-kadang ada kita, ialah kita manusia, ya, ada yang kita terlanggar apa semua dan kita dapat komen daripada netizen. Kita anggaplah bahawa itu satu benda yang orang suka dengan kita, orang sayang dengan kita, maka tu dia tegur kita. Kan? Jadi berbalik kepada sakit ni tadi, ataupun kenapa saya tak apa kan, itulah bercerita, itulah sebabnya. Sebab saya amat menghargai, menyayangi, ya, saya punya peminat semua. Jadi kalau boleh saya tak nak dia orang tahu, saya tak nak dengar dia orang tahu saya sakit. Biarlah itu saya tanggung sendiri. Tapi rupanya salah. Baru ni saya kena marah dengan saya punya peminat sendiri. Saya tak tahu siapa, tapi marah kerana dia orang cuba nak minta nombor akaun, nak bantu, tapi saya kata tak apalah, bukannya saya sombong, bukannya saya banyak duit, tetapi saya rasa macam tak patut lah gitu kan. Dia marah kenapa macam tu kan. Jadi itulah maksudnya. Saya memang banyak kali sebenarnya saya road tour hospital, masuk hospital ni sebenarnya. Kajang pernah, di Sabah pernah saya pergi syuting.
di HKL ni saya ingat 4-5 kali di Kelang, ya, tapi saya memang Ibarat tak rumah kedua dalam jadi saya tak ceritakan pada orang lah, sebabnya saya tak nak orang asyik-asyik dia juga masuk hospital, asyik-asyik dia masuk hospital kan. Mungkin orang tak bercakap begitu, tapi anggapan saya kan. Begitulah, itulah sebabnya saya cuba mengelak sehinggalah baru-baru ni terkeluar benda tu, sebab kan seorang wartawan kawan baik saya yang bertanya dekat saya khabar, dan saya ingatkan dia tanya khabar sebagai seorang kawan, dan saya cerita tak ada rahsia lah dengan dia. Daripada A to Z sampailah keadaan saya, sampailah saya punya income saya dah tak ada sekarang. Itu semua kan benda-benda saya rasa personal, tetapi sebab kawan baik saya ceritakan. Kalau saya tahu bahawa itu akan jadi tulisan, saya tak akan ceritakan lah kan. Saya akan lama bila keluar dan beginilah jadinya. Walau macam mana pun saya bersyukur bahawa saya tahu bahawa di luar sana bukan bukan saja dia minat saja, tetapi dia orang sanggup berkorban juga untuk kita, macam mana kita berkorban untuk dia. Memanglah kalau kita tengok sendiri Maharaja Lawak ke apa ke reality TV, dia orang korbankan duit ringgit untuk menyokong kita. Jadi kita sebagai penghibur kena fair lah. Di sebalik orang kata menghibur kat orang tu sebenarnya menanggung sakit tu abang. Itu memang dah biasa. Saya syuting, ketika saya syuting ni JKK, sewaktu saya di Jepun syuting JKK tu saya dah sakit dah. Tapi saya diamkan, saya tak nak bagi tahu producer. Balik ke hotel kaki saya dah bengkak dah, tapi saya diamkan. Satu. Yang keduanya, saya syuting di studio. Saya dengan kawan saya cakap, bang, kaki abang bengkak bang, dia kata. Saya cakap dengan dia, tak apa, jangan cakap dengan penerbit. Saya takutkan terganggu dia orang kan dia orang dah macam tak sedap nak suruh saya buat kerja, saya kata. Jadi saya kata dengan dia, biarkan je, kita diam, kita sorokkan je. Begitulah. Sebabnya saya tak nak, sebab saya seorang nanti terganggu production. Jadi saya tahan sampailah habis 13 hari 13 episod tu, barulah saya ke hospital. Macam tu. Abang, bagaimana pula dengan orang kata family abang sendiri? Maksud di segi apa? Maksudnya sokongan daripada mereka. Waktu saya sakit ni sebenarnya adik-beradik saya mak ayah dah tak ada, dah meninggal. Jadi adik-beradik saya, kakak saya, abang saya, adik saya, diorang ni memang tak putus-putuslah memberi sokongan, memberi bantuan terhadap saya. Kalau ikut kakak saya yang ada, adik-adik saya, diorang tak bagi saya duduk sini. Diorang suruh duduk rumah diorang, tetapi saya tak boleh. Saya dah bertahun-tahun macam ni kan, duduk sendiri macam ni, tak boleh. Kakak saya pernah bawa saya sewaktu saya keluar daripada hospital, bypass dulu 6 bulan duduk rumah kakak saya. Lepas tu keluar daripada hospital yang baru ni, yang tahun lepas tu kakak seorang lagi buat duduk rumah dia. Adik saya berapa kali siapkan tempat apa semua, tapi kita ni jiwa kita macam ini kan. Jadi lebih selesa punya. Dia orang datang sini. Kalau saya tak pergi sana, dia orang datang tengok kat sini. Macam tu. Syukur Alhamdulillah lah, saya adik-beradik kita orang ni tak ada yang kaya-kaya, tapi syukur Alhamdulillah kami kaya kasih sayang. Syukur Alhamdulillah. Okey, kabarnya akan datang, insya-Allah abang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah kan. Yeah. So boleh kongsikan momen ini abang sendiri. Pertama kali abang? Ya, pertama kali. Dan saya rasa inilah satu-satunya benda yang paling kata orang yang paling bermakna dalam hidup saya sebagai seorang penghibur, yang selama hari ini, yang sebelum ini saya tak pernah terfikir untuk saya akan sampai ke sana, ya. Tetapi izin Allah, kuasa Allah, mudah-mudahan pada 28 ni saya akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Yang saya nak, tak ada perkataan lah yang dapat saya nak keluarkan, nak nyatakan pada apa, tapi biarlah dia di hati saya sendiri, di antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu je. Okey abang, untuk di kesempatan ini mungkin abang ada sesuatu nak cakap kepada peminat, untuk orang dalam pada kita bercerita kan, kita berkongsi, mungkin ada segelintir juga yang salah faham kan, bila orang kata mungkin nak menarik simpati. Okey, baiklah, kepada peminat ke atau penonton di luar sana,
Pertama sekali, kepada siapa saja, sama ada meminati saya atau tak meminati saya, ya, ini perkataan yang selalu saya keluarkan setiap persembahan saya. Kepada yang suka, yang sayang dengan saya amat menyukai dan menyayangi anda semua. Yang tak suka, yang tak sayang dengan saya tetap menyayangi dan menyukai anda semua. Siapalah saya untuk membenci anda semua. Tetapi saya tidak minta untuk dikeluarkan begini, tapi memang sudah tugas saya sebagai seorang penghibur dan wartawan, sebagai seorang pencari berita, untuk mengetengahkan berita-berita artis begini. Bukanlah tujuannya untuk menagih simpati daripada sesiapa. Mana yang tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana yang berasa ingin membantu, itu syukur, alhamdulillah. Saya memang tidak mampu untuk membalas apa saja melainkan Allah SWT yang akan membalas. Tetapi terus terang saya nyatakan bahawa saya tidak ada niat untuk menagih simpati atau belah ihsan orang. Saya cuba berusaha selagi saya mampu. Maka tu saya katakan baru-baru ni, kalau bagi saya duit, tak akan selesai masalah. Anda mungkin boleh bagi saya duit, saya mungkin boleh dapat, kalau saya buat tabung, saya mungkin boleh dapat 100-200 ribu. Tetapi selepas itu duit tu habis. Selepas duit tu habis, adakah tuan-tuan akan bagi lagi saya duit? Itu soalnya. Apa yang saya perlukan, doakan saya untuk kesihatan saya supaya saya boleh terus bekerja. Dan kepada orang-orang yang bertanggungjawab di luar sana, bagilah saya kerja yang termampu oleh saya. Pihak-pihak yang berkewajipan dalam bidang industri ini, kan, ialah menteri-menteri yang duduk dalam saya perlukan kerja. Sekarang saya dah tak mampu untuk berlakon yang banyak, perlukan kerja. Maksud saya, mungkin saya boleh menerbit drama yang pernah saya minta daripada zaman Datuk Mak Rahmat dulu sampailah ke sekarang. Saya tidak pernah dapat, walaupun 1 jam, walaupun 1 hours. Saya tak ada duit, tetapi ada orang ada duit yang akan backup saya. Cuma saya perlukan hours. Kalaulah saya dapat itu, syukur alhamdulillah. Sekurang-kurangnya saya tak perlu nak berlakon lagi banyak. Itu saja. Abang, kalau mungkin kita boleh tahu, berapa lama dah tak ada tawaran kerja ni, abang? Tawaran ada. Maksud saya, ya, abang tak boleh nak bekerja. Tak boleh bekerja dalam setahun ni lah. Dalam setahun ni memang limit saya sangat. Limit sangat, memang limit. Dan saya ialah dah terkeluar, kan, bukanlah nak menagih simpati, tetapi kejujuran saya ingin cakap. Sebab saya tak malu untuk cerita benda benar, sebab orang tahu selama hari ni, kan, orang tahu saya macam mana, kan, pakai kereta apa semua. Tapi sekarang ni memang dah tak ada dah. Saya terpaksa dulukan kesihatan saya, maknanya dulukan cari wang untuk perubatan saya, daripada saya nak apa. Satu lagi, kenapa saya cepat bagi orang sambung bayar kereta saya, sebab saya tak nak kalau orang bagi saya duit, orang bantu saya, bagi sumbangan dekat saya gunakan sumbangan tuan-tuan dan perempuan tu untuk bayar duit kereta saya. Saya rasa itu tak adil. Saya nak pakai kereta sedap-sedap, tapi saya ambil sumbangan orang. Tetapi kalau saya guna untuk makan, saya guna untuk perubatan saya, tu saya rasa berbaloi lah begitu. Terima kasih Abang Ebius. Kita doakan semoga Abang Ebius terus diberikan kesihatan yang baik. Amin. Kan, dan segala sumbangan anda itu, kalau contohlah abang, kalau ada jugalah peminat yang sedang menyaksikan kita sekarang nak juga memberi sumbangan kepada abang, macam mana caranya? Saya macam inilah, saya buat masa sekarang ni saya rasa tak apa kot. Sebabnya saya doakanlah saya. Sebab ikhlas saya katakan, saya boleh dah bekerja, tapi sikit-sikit lah, tak boleh nak banyak-banyak lah. Maknanya mungkin yang di luar sana ada producer ke apa ke yang dengar, kan, bagi saya peluang untuk bekerja lah, kan. Yang peminat-peminat tu, seandainya awak ada keinginan untuk menderma atau untuk menyumbang kepada saya, semoga Allah SWT saja yang akan membalas kemurnian jiwa anda semua. Bukan saya tidak menerima kerana saya sombong, bukan saya tak menerima kerana saya punya wang ringgit, tidak. Tetapi kerana saya amat menghargai apa yang anda semua ingin bantu saya. Satu. Keduanya, saya kalau boleh saya nak bekerja dengan apa kesihatan beri Allah Subhanahu Wa Taala ni, walaupun sedikit.
Itulah dia, dan kita juga mengharapkan semoga perjalanan ibadah umrah Abang Ebius dipermudahkan 28 insya-Allah Abang Dan kita doakan juga semoga kesanan Abang Ebius kembali orang kata seperti sedia kala, boleh bekerja dan boleh terus melawat untuk kita di Kaca TV. So Abang rindu untuk melawat untuk semua? Oh pasti, sebab itu dah sebenarnya saya amat suka servis. Maknanya servis orang. Saya suka Jadi kalau saya dapat menghibur orang dan orang terhibur dengan apa yang saya bagi, itu sudah mencukupi. Pada saya hadiah ataupun anugerah yang paling hebat sekali, yang paling ikhlas dan jujur adalah orang akan terhibur apabila saya menghibur, bukan award. Betul. Okey, itulah dia, kita pun rindu dengan penampilan Abang Yus. Kita doakan semoga tahun ini akan ada satu sinar baru untuk Abang Yus kita muncul kat Kaca TV dan kita terus memberikan sokongan kepada beliau. Terima kasih Abang kerana sudi menerima kami dari Metro dan kita berjumpa lagi untuk suri tanya dan juga teruskan bersama kami di Facebook Live Harian Metro. Assalamualaikum. Datuk.